Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Siti Sapina Haji Hussein untuk Buletin Mingguan MSN edisi ke-20. Kita mulakan Buletin Mingguan dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Belia dan Sukan 2021 merupakan acara yang diadakan setiap tahun bagi mengiktiraf pencapaian cemerlang yang diusahakan oleh warga KBS sepanjang tahun 2021. Majlis yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu, Menteri Belia dan Sukan di Hotel Sama-Sama Kuala Lumpur ini dilaksanakan secara hybrid, iaitu secara fizikal dan dalam talian pada 17 Jun 2022. Ketua Pengarah Datuk Ahmad Sapawi Ismail hadir menerima sijil anugerah bagi mewakili 37 pegawai dan anggota MSN penerima Anugerah Hikmat Cemerlang 2021. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua penerima Anugerah Hikmat Cemerlang Kementerian Belia dan Sukan 2021. Satu bengkel program Fast Track telah diadakan di Dewan Bankwit Kasar 4 MSN. Bengkel yang diadakan pada 22 Jun melibatkan penyertaan wakil-wakil Persatuan Sukan Kebangsaan termasuk jurulatih dan Institut Sukan Negara. Program jangka panjang ke arah persiapan Sukan Olimpik Brisbane 2032 ini bertujuan mengenal pasti atlet muda terbaik negara berumur 14 hingga 18 tahun dan berpotensi layak secara merit serta memenangi pingat di Brisbane. Sebanyak 11 sukan dikenal pasti buat masa ini untuk menyumbang pingat pada sukan berprestis dunia itu nanti. Bintang muda berbasikal trek wanita negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menempuh sejarah apabila menjadi pelumba wanita pertama negara memenangi emas di kejohanan berbasikal trek Asia 2022 apabila mengungguli acara 500 meter ujian masa dengan catatan masa 35.499 saat. Pelumba berusia 19 tahun itu turut merangkul gangsa bagi saingan akhir Kirin wanita pada kejohanan berlangsung di Velodrome Kompleks Sukan Indira Gandhi pada 22 Jun. Sementara itu, pasukan junior negara membawa pulang 2 lagi pingat menerusi 2 pelumba wanitanya, Nyo Chi Hui bagi acara Omnium serta Azwa Nabila Abdullah dalam saingan Kirin. Pada hari sebelumnya, Ngo Chi Hui juga telah memperagakan kayuhan bertenaga untuk meraih emas dalam acara Scratch wanita. Perhimpunan bulanan MSN bagi bulan Jun 2022 telah diadakan di Dewan Bankwit MSN pada 24 Jun 2022. Perhimpunan yang dihadiri Ketua Pengarah Yang Berbahagia Datuk Ahmad Sapawi Ismail, pengurusan tertinggi serta seluruh warga MSN ini dimulakan dengan sesi undian untuk memilih barisan jawatan kuasa baru kelab MSN bagi tahun 2022-2024. Diikuti pengurusan Ketua Pengarah MSN serta pengumuman aktiviti-aktiviti jabatan untuk bulan akan datang. Dalam pada itu, Mesyuarat Agung Kelab MSN kali ke-21 yang diadakan pada 24 Jun 2022 menyaksikan 50% muka baru dalam barisan jawatan kuasa bagi sesi 2022-2024. Timbalan Ketua Pengarah Strategik Encik Suhari alias memenangi kerusi Presiden Kelab MSN dengan undian sebanyak 44.52% daripada 3 calon akhir yang bertanding. Agenda Mesyuarat Agung kali ini dimulakan dengan pembentangan aktiviti jawatan kuasa sesi 2018-2020 diikuti penyampaian anugerah Hikmat Setia 20 tahun, 25 tahun dan 30 tahun. Seramai 75 orang warga MSN penerima anugerah Hikmat Setia masing-masing membawa pulang sijil penghargaan dan ganjaran sagu hati. Anugerah Hikmat Setia disampaikan oleh penaung kelab MSN Yang Berbahagia Datuk Ahmad Sapawi Ismail. Bahang Sukan Commonwealth Birmingham semakin terasa. Atlet negara kini berada dalam fasa persiapan terakhir berbaki sebulan sebelum tirai tamasya itu dibuka secara rasmi pada 28 Julai nanti. Kami mulakan berita persiapan kontingen Malaysia dari kamp badminton. Harapan perseorangan lelaki dalam acara badminton kini disandarkan kepada pemain muda Eng Ziyong yang dipilih menggantikan Lee Zijia yang menarik diri daripada beraksi di Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Pengarah Kejurulatihan Perseorangan Persatuan Badminton Malaysia, Wong Chun Han berkata,
Ziyong, pemain ranking ke-48 dunia, akan menggalas cabaran dalam acara perseorangan lelaki yang menjadi sandaran emas negara. Walaupun laluan sukar menanti pemain berusia 22 tahun itu, Chun Han tidak mahu Ziyong mensia-siakan peluang keemasan tersebut selain berharap anak didiknya itu mampu melakar kejutan. Peluang ini bermuncul untuk dia dalam saat yang terakhir ini dan memang kita seperti biasa sentiasa mempersiapkan dia untuk apa-apa pertandingan yang bakal ada dan ini satu pertandingan sebagai satu bonus untuk dia lah untuk kali ini dan kita harap dia dapat mengambil kesempatan ini untuk mempamerkan game yang bagus dan harap-harap dengan lebih lagi boleh mencipta kejutan yang bagus lah. Bagi Ziyong, dia tidak berasa tertekan dengan situasi tersebut, malah selesa status sebagai pemain bukan pilihan. Status bromance macam biasa saya akan bincang dengan coach dulu dan pun ada beberapa minggu ini untuk saya lebih fokus training. Dalam pada itu, Goh Jinwei pula akan menggalas cabaran negara dalam acara perseorangan wanita. Jinwei yang akan membuat penampilan pertama di Sukan Commonwealth tidak mahu kecederaan yang dialaminya ketika menyertai cabaran antarabangsa di Itali menjadi penghalang untuk beraksi cemerlang di Birmingham. I think on spirit wise, I'm always ready lah. Like we have to ada spirit yang bagus, fight all out dulu. Jangan macam senang-senang kalah atau apa. Walaupun dia world champ, saya pernah main dan dia tak pernah menang, tapi siapa tahu kan. Skuad badminton ke Birmingham akan diwakili 5 pemain lelaki dan 5 pemain wanita. Pemain skuash wanita S. Siva Sanggari dan Rachel Anna diletakkan sebagai sandaran membawa pulang pingat emas pada Sukan Commonwealth 2022. Aksi memberansangkan di Glasgow, Scotland pada April lalu dilihat mampu untuk mereka mencapai kejayaan yang cemerlang di Birmingham nanti. Sasaran pingat emas di Birmingham diletakkan dalam acara bergu wanita yang diwakili S. Siva Sanggari dan Rachel Arnott. Mereka yang ditemui menjelaskan sudah bersedia memberikan yang terbaik dan pengalaman yang diperoleh di kejohanan bergu dunia di Glasgow April lalu amat membantu dalam persediaan ke Birmingham. I think we've been doing well since the last Commonwealth Games in Gold Coast. I think we missed out just by a bit to reach the quarterfinals. And I think with this Commonwealth Games we'll be ready and hopefully try our best to make it to the semis or the finals. I think it's going well. We've definitely improved, trying to work on our game plan a bit more, try not to be frustrated when we play and try to work on that. Yeah. Untuk rekod, gandingan ini pernah beraksi di Gold Coast, Australia pada 2018 dan mereka tewas di suku akhir pada pasangan England, Laura Massaro dan Sarah Jane Perry. Dalam pada itu, Eng Ian Yao berazam memberi tentangan sengit ke atas pemain ranking lebih tinggi di Birmingham nanti. Ian Yao yang menghuni ranking ke-22 dunia itu mengakui dirinya berada pada prestasi terbaik ketika ini selepas menjuarai skuash kebangsaan minggu lalu. Yeah, I think for this time around memang cabaran besar sebab buat sekarang ni seeding nombor 1 Paul Coe dari New Zealand. Sebelum ni last 2 months dia world number 1. So I think in terms of strength banding dengan 4 tahun lepas, I think in terms of individu memang one of the toughest category we've had for a while. Memang over the last year or so, I pun had a few good performances. I upset players from the top 10. And I've been training really hard the last few months, 2 months or so. And nationals pun I dapat prestasi yang bagus. So memang I confident to take on this cabaran lah for next Commonwealth Games. Even though I probably won't be seeded top 4, kemungkinan besar akan jumpa seeding-seeding yang tinggi di quarter final. Tapi I'm up for the challenge. Siti Zalina Ahmad dan Emma Firiana Saroji menjadi sandaran skuad bowling Padang Negara untuk menghadiahkan pingat emas pada Tamasya Sukan Commonwealth di Birmingham bulan hadapan. Ini sekaligus mempertahankan kilauan pingat yang dimenangi di Gold Coast 4 tahun lalu dalam acara PES wanita. Skuad bowling Padang Negara kini di persiapan fasa terakhir sebelum terbang ke Birmingham bagi menyertai Tamasya Sukan Commonwealth yang akan berlangsung dari 28 Julai hingga 8 Ogos 2022. Diletakkan sebagai sandaran untuk membawa pulang pingat emas, pasangan Siti Zalina dan Emma Firiana Saroji tidak menganggap itu sebagai tekanan. Sebaliknya, menyifatkan peluang untuk meraih pingat adalah sama rata dan seimbang kepada semua pemain.
Jelas Siti Zalina ketika menyertai siri ujian 4 negara di Birmingham baru-baru ini, beliau melihat semua pasukan masih mencari rentak dan strategi masing-masing. Dan kita tengok negara-negara lain pun sama juga. Every session mereka tukar pemain ni pergi event lain, yang ni pergi ke event lain. So, saya nampak dekat situ masing-masing lagi diorang pun intai kita orang pun intai diorang. Saya rasa peluang tu equal lah dengan keadaan padang kat sana. Peluang tu memang sangat equal kepada semua pihak. Bagi Emma Friana, rakan sepasukan yang lain juga berpeluang menyumbang pingat dalam acara yang akan disertai nanti. Terbuka kepada semua atlet. Kami ada 5 lelaki dan 5 perempuan, jadi semua atlet pegang pada kita nak 1 emas. Jadi kalau dikira-kira 1 emas untuk setiap orang tu, insya-Allah lah kalau kita pegang betul-betul. Skuad bowling Padang diwakili 5 pemain lelaki dan 5 pemain wanita melibatkan gabungan muka baru dan lama dan akan bersaing dalam 4 acara iaitu single, pairs, triple dan fours di Birmingham nanti. Lima Aziz Kota, minggu ini bersama saya Muhammad Syarul Amri, jurulatih Paralimpik Malaysia. Kemai. Laporan itu mengakhiri edisi buletin kali ini. Sebelum berpisah, mari sama-sama kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Semoga kita bertemu lagi di edisi akan datang.